صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma mana min al-'imam. Wa nas'alullahu al-'afiyah wal mu'afata daimah ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yawmuhu ka'amsihi fahuwa khasir wa man kana yawmuhu ahsan min amsihi fahuwa rabi'. Wa qila fi riwayatin wa man kana yawmuhu aswa min amsihi fahuwa akhsar atau kama qala. Mafhumnya, Nabi menyebut umat Islam yang mendapati dirinya amalan-amalannya hariannya, didapati amalan hari ini sama dengan hari semalam, maka orang itu Nabi kata dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Sesiapa yang amalan-amalan ibadat-ibadat hari ini lebih baik daripada hari semalam, itu orang yang untung. Dalam riwayat lain Nabi menambah, sesiapa yang amalan hari ini lebih buruk daripada hari semalam, itulah orang yang paling rugi. Hadis ini membawa mesej bahawa umat Islam, umat yang senantiasa visionnya, pandangan masa depannya lebih baik daripada sekarang. Kemampuan dan kebolehannya melakukan kerja-kerja ibadah taat kepada Allah sentiasa bertambah. Ibadat hari ini walaupun sedikit dia bertambah dengan hari semalam. Dengan lain perkataan, sekurang-kurangnya ibadat bulan ini kita merasakan ada pertambahan, sekurang-kurang pertambahan ilmu, pertambahan kepahaman kepada yang kita buat. Bagi memperbaiki prestasi itulah maka Nabi menyebut dalam hadis yang lain, dia katakan innallaha ahabba rajulan idza amila atqana. Allah amat mengasihi seorang insan bila dilakukan suatu pekerjaan, dilakukan dalam keadaan lebih baik, lebih sempurna dan lebih meyakinkan dirinya. Bagi maksud, kalau kita seorang ahli bina yang nak berjaya, dia sentiasa melihat hasil kerjanya. Jika dia nampak ada yang tidak baik, kalau rumah tiang condong, dia terus ketuk dan buat semula yang sempurna.
Tukang plaster nampak tak licin, dia akan buat sempurna. Orang menanam pokok dan sebagainya, jika pokok condong diperbetulkan, yang sakit diubat segera. Yang berniaga sama, melihat kepada akaunnya, prestasinya, ada yang tak elok diperbetulkan segera. Kaki tangan yang tidak produktif dibuang segera, ganti yang lain. Itu perkara biasa dalam amalan hidup manusia. Kalau kita hendak memberi satu hadiah kepada seorang raja, sempena hari jadinya, birthday dia, sempena kahwin dia atau kahwin anak dia, orang akan memilih hadiah yang terbaik dan melihat yang tidak ada cacat. Kalau anda faham analogi itu, maka senang anda faham. Tiap-tiap hari kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah yang kita persembahkan itu, kita buat itu sempurnakah tidak? Ada cacatkah tidak? Kalau tidak pernah kita periksa dan lihat balik, mungkin cacat ada, tapi tidak tahu. Bahawa kita kemukakan, kita presentkan kepada yang maha kuasa sesuatu yang cacat. Maka sebab itulah maka kita lihat, macam saya baca buku kecil, tapi saya lihat bagaimana ulama telah mempertingkatkan daya persembahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperincikan tiap-tiap satu perbuatan yang kita buat. Yang nama salah itu, mengangkat tangannya, mata lihat ke mana, tunduknya, kepala di mana, punggung di mana, nak baca apa, diperincikan begitu halus. Semoga yang belum mengetahui ini bila lihat balik, ada cacat kata yang dia buat selama ini, ada korangkah tidak, maka dapat ditampung. Kalau yang telah sempurna dah, dia berpuas hati, lebih berpuas hati kerana yang dilakukan itu memang ada sandaran-sandaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau maka series yang kita bercakap beberapa waktu sebelum ini, series untuk memperincikan, memperhalusi ibadah yang kita buat itu, diberi tip, diberi panduan, ini dia yang sempurna. Dan cantiknya, saya kata Syekh Daud buat ini, dia letakkan tiap-tiap satu perbuatan dalam sembahyang kita daripada sebelum sembahyang, syarat sah sembahyang ada 6. Tiap-tiap satu itu ada syarat kesempurnaannya. Bila habis syarat, masuk rukun. Tiap-tiap satu daripada rukun 13 itu ada syaratnya pula. Untuk sempurna ini ada 3 perkara, sempurna ini 3 perkara. Semua 3 sampai akhir. Maka dalam kuliah yang lepas kita bincang pasal syarat-syarat sah sembahyang. Kita sampai kepada syarat memakai pakaian yang menutup aurat. Dalam halaman 14 yang lama itu, saya mula balik, dia katakan adapun baris yang kelima daripada atas, adapun pakaian itu, maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Itu pakaian yang kita pakai dalam sembahyang itu, kesempurnaannya, syarat menuntut dalam pakaian itu ada 3 perkara. Pertama, halal. Kita setuju mengatakan bahawa bila kita nak persembahkan sesuatu kepada yang maha kuasa, kita buat sesempurna yang mungkin, tak mau cacat. Kalau sembahyang tutup aurat, tapi kain itu kain rumpak, kain curi, kain tipu, maka dengan sendirinya kita mengemukakan barang yang kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kain itu pasti dah kain yang halal, diberi wang titik peluh yang halal, bukan daripada untung ASB baru nak beli kain sembahyang. Keduanya suci, kita faham. Suci maksudnya suci zahir. Dan yang ketiganya muwafaqah dengan sunnah. Itulah dia pakaian sunnah. Kita bincang dulu dah. Jangan ada pakaiannya itu atas jalan takabur dan ujub dan megah. Ini bukan sahaja pakaian dalam sembahyang yang tidak boleh ada yang dipanggilkan dengan takabur, ujub.
Dan riak itu hatta di luar sembahyang. Di panduan ini ada guna kita lihat. Satu ketika dahulu dalam satu majlis yang tidak dihadiri oleh Umar Al-Khattab, dalam pertemuan itu Nabi Muhammad SAW menyebut satu hadis. Dia kata, ma asfala anil aqibaini fahuwa finnar. Pakaian yang melebihi dua buku lali. Ma asfal anil aqibain. Aqib buku lali. Pakaian yang dipakai oleh manusia Islam khasnya, labuhnya melebihi dua buku lali, maka nerakalah tempatnya. Di kalangan sahabat ini memang terkenal semua orang. Umar pakai pakaian, baju, jubah dia meleret, tapi taklah sampai sapu teh ayam tu, tapi lebih daripada 2,000 kali. Sahabat semua gusar, bimbang dan takut kerana hadis sahih. Ma asfala, izar pakaian, ma asfala yang lebih bawah dari 20 maka dia masuk neraka. Dipanggil hadis taubih. Jadi sahabat lain tak apa. Bersegeralah seorang sahabat pergi menegur, pergi mengingatkan Sayyidina Umar. Mengatakan yang kamu tak hadir itu Nabi pernah sebut hadis, pakaian yang melebihi 2 buku lali masuk neraka. Umar orang yang pakai yang sah dah di bawah buku lali. Umar meninggalkan urusan mustahaknya terus berjumpa dengan Nabi. Benarkah yang disampaikan kepada saya hadis ini? Memang kita benar. Ya Rasulullah, kata dia, sayalah orang yang memakai baju lebih dari 2 buku lali. Adakah saya termasuk orang yang masuk neraka? Nabi senyum dekat dia. Dia kata, Umar, wa amma anta fa izaruka laisa minal khuyala atau kama qala. Umar, pakaian kamu itu walaupun lebih dari 2 buku lali, tapi bukan khuyala, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk nak menunjuk-nunjuk. Yang aku maksudkan tadi itu pakaian yang lebih, maknanya panjang, yang tak perlu tapi dipakainya untuk menunjukkan kehebatan dan kemegahan. Gaun kahwin RM70,000. Orang kampung saya nak raya tu, tapi nak beli kain baru tu RM14, tawar 10, cina hambat, balik semula. Esok pergi pula, tanya pula 15, tawar 11, balik semula. Tak boleh beli RM15 nak pakai raya. Yang mampu mereka beli baju yang second tu, second hand. Kalau orang ni dengar kata baju gaun kahwin RM70,000, tak ada orang lah. Saya kata je. Ada yang kedua ni boleh pengajaran. Pasti masuk dalam hadis yang termasuk dalam kita baca ni, jangan takabur, ujub dan megah ni. Memang Nabi melarang khusus sebab dia melihat pakaian maharaja Rum pada ketika itu, yang dia nak berjalan di kalangan pembesar-pembesar yang menunggu tu, nak naik tu nampak sekarang dia ada ekor baju di belakang ni dipegang oleh 6 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Nabi sebut itu pakaian khuyal, sampai nak kena orang angkat di belakang. Sebab ini sah. Sebab tu maka yang jenis itu memang tidak boleh lebih sampai kepada perlu 6 orang angkat baju.
Sebab tu saya kata bila kita lihat ini balik ni, kita fahamlah. Pakaian labuh tidak mengapa, mahal tidak mengapa, tapi bukan termasuk dalam khuyala. Disebut sini takabur, membesar diri, ujub, berasa dia lebih daripada orang lain, dan berasa megah. Megah ini bahasanya dia rasa dialah yang terbaik. I am the greatest. Semua itu termasuk dalam syarat kesempurnaan pakaian dalam sembahyang. Tidak ada yang ini. Ini baru nak sambung. Adapun memeliharakan waktu itu, artinya nak sembahyang, lepas ada sembahyang, lepas ada pakaian, nak sembahyang kena pasti waktunya betul. Waktunya dah masuk. Nak tahu kata waktu masuk macam mana, ada 3 perkara kesempurnaannya. Nak pastikan waktu tu kena dengan sembahyang. Kadang-kadang kan berlaku kadang bila kita biasa bagi orang yang bangun pagi tak tengok jam, ke ingat subuh dah bangun ambil sembahyang, mai sembahyang subuh dan sebagainya. Alhamdulillah, baru tengok jam 2:30 baru aku sembahyang subuh dah. Tambah kalau yang jenis tidur petang, tidur tengah hari tu, dia bangun pukul 6:30 tu. Terus pergi ambil sembahyang subuh dah ketika tu rupanya asal ke ujung dah. Sebab tu dia bagi panduan ni, sempurnanya tahu kata masa waktu tu bila, 3 perkara. Bahawa dia ada mata engkau melihat akan matahari. Nak pasti sebagai peringkat, kena kita kalau dapat tengok matahari tu. Ni kitab lama lah ni. Sebab kita menggantikan tengok matahari tu, kita tengok jam. Tapi jangan tengok jam yang mati pula. So dia kena pastikan, kalau yang orang yang tidak ada jam, kena tengok matahari dengan mata dia. Tengok dulu matahari dan bulan dan bintang dia. Tengok pedoman sampai dia pasti masuk. Dan engkau aman-aman akan dia, amat-amati bagi hadir waktunya. Maknanya tengok matahari, masuk dah. Kalau malam hari tengok bintang pasal apa? Nak sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, dia ada bintang kiblat. Bintang itu dia ikut peredaran waktu dan dia tunjuk ke arah kiblat. Ada bintang siang, itu menunjukkan bahawa dia bersinar masuk waktu subuh. Dimaksudkan bila orang yang nak sembahyang tahajud malam hari itu, jam tidak ada, dia tengok bintang, pastikan ni sudah tengah malam. Habisnya bila? Habis waktu tahajud sebelum masuk waktu subuh. Dia sembahyang masih tengok masuk subuh atau tidak, masuk subuh, barulah dia boleh berhenti, ataupun dia berhenti sembahyang tahajud. Itu dia katakan bahawa nak yakinkan waktu yang dia buat itu betul dengan waktunya, kena tengok dengan mata dia matahari dan bulan. Keduanya, telingamu itu mendengar kepada azan, kepada bang, ataupun sekurang-kurangnya kau mendengar sah dah. Jangan tengok jam dah, dan tengok dengan azan pula, tahu kita waktu itu masuk. Khasnya bagi waktu subuh, macam waktu dekat dengan Ramadan sekarang, bila dengan azan. Azan yang pertama ni memang tidak ada as-salatu khairu minan naum. Maknanya azan ni azan peringatan, hampir masuk waktu subuh, hampir masuk waktu imsak. Bila dengar masuk kepada azan salatu khairu minan naum, pasti dah masuk waktu subuh. Itu maksud dia. Ketiganya, hati kamu memikirkan janjian bagi waktu. Di samping tengok jam, tengok tadi, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok kepada bang dan sebagainya. Ada lagi, ingat kepada kita ini ada janjian kita dengan waktu. Janji apa? Di antaranya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa yang berlalu ini, sekalian insan berada dalam rugi. Yang tak rugi tu yang syarat, illal ladzina amanu tu. Jika dia beriman betul, beramal yang soleh, berjuang untuk menegakkan yang benar dengan penuh kesabaran, itu orang yang beruntung. Setiap kali kita melihat jam, melihat waktu sembahyang, ingat janji kita. Kita tidak mau masa berlalu kita menanggung kerugian. Kalau boleh kita nak beruntung.
Dengan jaga 3 itu, maka sempurnalah syarat waktu dah masuk dan boleh kita menunaikan sembahyang. Lepas tu kena menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat dengar mudah menghadap kiblat, apa dia? Tapi ada kesempurnaan dia. Sempurna rukun ataupun sempurna dia rukun. Menghadap kiblat ini dia berkaitan dengan rukun sebab dia syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat kesempurnaannya dalam 3 perkara juga. Pertama, engkau hadap kiblat dengan dadamu. Yang dikira dada. Bila dada tu termasuk muka. Takkan dada menghadap kiblat, muka menghadap ke sana. Macam askar berjalan depan bendera tu. Muka ke sana, dada ke sini. Tak, maksud dia menghadap kiblat, dada kamu ke kiblat dan muka kamu ke kiblat. Keduanya, engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Physically kita tahu arah kiblat, kita menghadap fizikal kita ke kiblat, arah kiblat. Jadi yang kedua, kita hadapkan hati kita kepada Allah. Itu yang kita sebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi tu. Wajjahtu tu saya hadapkan, wajhiya muka saya, lilladzi fataras samawat, kepada yang menciptakan langit dan bumi. So perintah menghadap kiblat itu adalah perintah menghadapkan hati kita kepada Allah. Bila kita menghadap Allah, hati di hadapan Allah, Allah di hadapan kita, maka beranikah kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam keadaan dia sedang berada di hadapan kita. Macam kita tengok masa lain, kalau kita dengan anak-anak kita misalnya, kalau anak-anak di hadapan kita dan anak yang tahu nilai diri mereka anak dan kita bapa mereka, sekurang-kurang dia tidak buat yang kita tidak suka di hadapan dia. Dia tidak nak buat sesuatu yang kita tidak suka di hadapan dia. Macam suami depan isteri, isteri depan suami. Kalau boleh dia tidak mau melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan orang yang dia hormati, yang dia sayangi. Macam kita dengan polis, beranikah lari kata laju, tahu dah ada speed trap, dia nak break menyakat ke tu? Dia faham dari mana? Dia bubuh gamak polis aja. Dia buat turun itu, dia buat gamak polis. Tangkon apa tu? Menyakap ke itu? Dia tak mau buat. Kalau itu kita faham, ini kan pula kita menghadap Allah yang memiliki segala keagungan dan melihat luar dan dalam kita. Mana mungkin orang boleh melakukan perkara yang nama dia lebih kurang sap-sap-soi. Tak mungkin. Maksud dia katakan bila kita menghadap kiblat itu, maknanya kamu menghadap Allah dengan hatimu. Dan ketiganya, engkau khusyuk dan tawaduk dan tadallul dengan anggotamu. Menghadap kiblat, hati kepada Allah, dan segala anggota kita pada ketika itu kita tunjukkan rendah diri. Itu sebab kita angkat takbir menyerah diri. Kita qiyam itu menandakan kita berada dalam keadaan orang yang mati. Orang mati, Islam kita letak dalam keadaan tangan dia qiyam, macam dia semayang. Mengapa lambang qiyam? Lambang qiyam, lambang orang mati. Apa lambang orang mati? Lambang orang yang tidak melawan. Kalau mati, bangkit lawan kita lagi, tak matilah. Yang mati dia tidak melawan, buatlah apa pun. Sehingga kita katakan, semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. So, lambang itu
kita punya qiyam itu, anggota kita diam tidak bergerak, itu lambang kepada tadallul. Tadallul ini khudu', ini kita menyerah diri dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri maknanya kita berjanji pada ketika itu dan selama-lamanya, semalam, hari ini dan akan datang selama-lamanya, kita tidak melawan hukum-hukum Allah, tidak melawan perintah-perintah Allah, dan tidak mempersoalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Habis. Adapun niat, maka kesempurnaannya atau niat dalam hati pun bukan sekadar niat lintasan hati, bukan sekadar qasad, bukan sekadar qasad, bukan sekadar lintasan. Sempurnanya 3 perkara juga. Pertamanya, engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Iyalah, bila diri niat nak sembahyang tu, kena tahu sembahyang apa. Sembahyang sunat, sembahyang wajib. Kita belajar dulu qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad ialah niat, nawaitu atau musalli. Ta'arad, fardu ke sunat ke. Ta'yin, sunat apa, fardu apa, fardu asar, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Itu dia katakan bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang kau dirikan, wajib ke sunat. Keduanya, engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri di antara hadapan Tuhanmu dan ia melihat akan dikau, maka engkau berdiri dengan haibah dan sakinah. Itu kita kena ada suatu lintasan ataupun kepahaman bahawa kita berdiri itu bukan sebagai berdiri itu. Kita bukan berdiri sekadar nak menghormati bendera, berdiri nak menghormati orang, berdiri kerana lagu negaraku, walaupun keras terpacak badan, tapi kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap dia dan dia ada depan kita. Itu maka ada haibah, ada sakinah, ada ketenangan, ada seriousness. Berdiri yang itu kita berdiri betul, bukan berdiri sebagai berdiri betul. Bagi orang yang tidak ada cacat itu lain cerita. Berdiri dengan sakinah, tenang, menghadap dengan niat dan sebagainya. Dan ketiganya, engkau mengetahui bahawasanya ia Allah mengetahui akan barang yang dalam hatimu. Kita tahu kita berdiri depan yang melihat. Wa ya'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan, lebih-lebih lagi yang kamu dedahkan. Ya'lam, dia tahu. Ma nukhfi, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Wa ma nu'lin, apa yang kita hebahkan kepada orang. Kalau itulah yang kita berdiri, datanglah jadi kehebatan yang kita sembah. Hinanya kita dalam konteks siapalah insan, siapalah kita seorang diri dibandingkan dengan makhluk Allah yang begini banyak, yang begini ramai. Kalau kita berasa kita banyak ibadah, berasa begitu, masih banyak orang yang kuat, lebih kuat ibadah daripada kita. Kalau kita merasa kita bertakwa, banyak lagi orang lebih bertakwa daripada kita. Kalau kita lama sujud, banyak orang sujud kepada kita, hatta sampai kepada malaikat yang sujud kepada Allah daripada hari dia jadi sampai ke hari kiamat. Wahum la yas'amun, mereka tidak pernah merasa penat, jemu dan rasa perit beribadat. Itu datang tazallul, datang rasa kita kedil. Maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Maka kalau boleh, kita ulang banyak kali dah, masa itu masa kita buang segala masyghul, problem yang kita hadapi dalam hidup. Kalau boleh, problem rumah tangga bukan masa itu kita fikir.
problem perniagaan, bukan itu masa kita fikir. Problem politik, bukan itu masa kita fikir. Masa itu masa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang contoh yang kita bawa dulu ni. Dan buku kata bahawa seorang sahabat masuk dalam kebun dia, terpegun dengan kehebatan kebun dia, dengan burung, dengan buah. Maka dia Allahu Akbar sembahyang masa waktu, tapi hatinya terasa seronok, teringat kepada buah yang masa, burung yang berkicau dan sebagainya, mengganggu sembahyang dia. Lepas sembahyang dia terus pergi jual kebun dia, pasal dia mengganggu saya dalam sembahyang. Unik sampai begitu. Sebab tu maka disebut dalam ni, kalau boleh kita akan, ini yang peluang kita boleh pertingkat tu. Kalau masih belum kosong, so kurang-kurangnya kita fikir begini. Dalam sebulan yang akhir kita sembahyang, kalau kita sembahyang seorang atau sembahyang dengan isteri di rumah, di surau, di masjid, di mana-mana balasah. Kalau kita seorang, saya sembahyang, pernah berlaku tak dalam sembahyang kita lupa berapa rakaat, lupa baca tahiyat awal, lupa kadang aku tadi sempurna tak baca Fatihah atau tidak, menyebabkan berlaku sujud sawi, lupanya berapa kali. Atau sebanyak anda sembahyang dengan isteri di rumah, pernah tak berlaku lupa dalam sembahyang itu, yang isteri kena ingat di belakang ataupun anak di belakang. Ada sembahyang di surau berapa kali imam telah lupa dan sebagainya. Kita tahu sendiri mengatakan bahawa banyak kali lupa. Makna dia masih luas ruang yang boleh diperbaiki, sampai sekurang-kurangnya sembahyang yang begitu pendek, hanya 5 minit itu, kita tidak lari keluar. Hati tidak lari keluar daripada sembahyang. Jika kita berada di tempat sembahyang, sejadah depan kita dan sebagainya, hati keluar. Jika pejabat keluar pergi ke Singapura, keluar pergi ke luar negeri di mana, sampai lupa berapa, nak kena tarik balik sampai sekurang-kurangnya. Dan kata, alhamdulillah, saya malah setahun ini saya tak pernah lupa satu pun, alhamdulillah. Kalau masih banyak lupa lagi, itu yang nak selesai macam mana ni, yang dikatakan bahawa selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Memanglah menyebabkan kita lupa itu kerana kita hati dia keluar sembahyang, teringat satu masalah, dia fikir masalah tu dalam sembahyang, fikir, tapi pergerakan sembahyang dia auto, dia terus rukuk walaupun hati di luar, Allah alhamdulillah, sujud balik, itu baru teringat Allah di sujud yang ke bawah ni. Itu saya kata yang peluang bila kita disebut pendek bahasa, maka dikatakan selesaikan olehmu dan membimbangkan pekerjaan dunia kalau boleh. Adapun takbir itu, sampai kepada takbir, pas niat kerana Allah, berdiri depan Allah Ta'ala, ingat segala kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekedilan manusia dan sebagainya, maka sampai bahawa engkau takbir itu, maka kesempurnaannya juga ada 3 perkara. Dalam nak takbir sembahyang, kena ingat kepada 3 perkara yang akan membantu kepada kesempurnaan takbir. Pertama, engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih, lagi jazam. Maknanya kamu takbir itu takbir yang betul, takbir lambang, takbir untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan tingkah laku yang betul. Kedudukan tangan, nak angkat tangan begitu ke, dia sebut sini. Pertama, kamu takbir itu 3 perkara. Pertama, engkau takbir yang sahih, lagi jazam, maknanya kita buat itu dengan sepenuh hati, kita angkat untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keduanya, engkau angkatkan 2 tangan, berbetulan 2 telinga. Kan kita duk sebut, orang angkat kadang tu lebih tinggi daripada kepala. Allah, kadang Allah, kadang Allah. So,
banyak sangat, kadang main sikit. Allahu Akbar. So disebut sempurna tu kena angkat tangan ni berbetulan dengan telinga ni. Telinga tempat target dia. Allah. Dah biasa tahu lah tu telinga. Bukan di bawah dan bukan di atas. Bukan Allah. Dah, dia mesti sini. Perempuan sama. Boleh telekung tadi. Angkat bagi sama dengan telinga. Selama telinga biasanya untuk menenangkan ujung ni biasanya lah. Untuk memastikan dia betul dengan telinga, ujung ni berada di bawah telinga. So telinga berada di sini. Ini tengah. Allahu Akbar. Dia perhalusi demikian. Dua telinga dan okey. Satu kamu angkat yang betul, kamu jazam dia, kamu nak membesar Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, angkat tangan betul dengan dua telinga. Dan ketiga, bahawa adalah hati engkau hadir, maka engkau takbir dengan takzim. Pada ketika itu hati kita berada dalam sembahyang. Hati kita berada berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan waktu itu pun hati kita di luar sembahyang. Dia masih ingat yang lain-lain. Sebab tu yang di antara amalannya, hadis-hadis saya tak berjumpa, tapi boleh buat. Yang kita baca dulu, qul a'udzu bil falaq wa a'udzu bin nas, istighfar dan sebagainya, itu sekadar menolong saja, tidak sabit dalam sunnah, tapi tidak salah kerana dia menolong untuk kita tegap dan tetap dalam solat. Di antaranya ada hadis Nabi, bila ada syaitan yang dia suka mengganggu manusia ketika waktu nak masuk sembahyang, sekurang-kurangnya nak terkentut waktu itu, nak terkencing waktu itu, nak ingat yang lain-lain waktu itu. Kerja siapa? Kerja syaitan. Sebab tu disusunkan sampai azan. Azan di antara peranannya juga bahawa kita bila sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Maha Agung, ini yang tidak mau didengar oleh syaitan. Dia pantang sangat menyebut kataan itu kerana dia menyesal yang tidak habis-habis. Kerana dia merasa dia besar diri, dia melawat Allah Ta'ala, maka dia dihambat keluar daripada syurga, dikutuk sampai hari kiamat. Dia menyesal sangat bila dengar perkataan itu, maka dia tidak boleh, maka dia lari. Ada hadis Nabi demikian, sampai larinya dalam hadis sampai terkentut-kentut. Omongnya syaitan pun kentut juga omongnya. Dia bukan yang dia Shah Alam tu, tu dia tak kentut, tu dia plastisin je lah. Dah, dia lahu durat dia memang lari sampai terkentut. Nak habar kata dia lari sungguh. Tapi habis azan dia datang balik, kiamat dia lari balik. Tapi makna nak bagi mesej, nak bagi faham, ada makhluk yang dia berkebolehan sedikit untuk memesongkan hati mukmin daripada nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajak kita, fikiran kita, hati kita ingat kepada dunia. Dia ingat kepada dunia itu, dia mengurangkan pertambatan hati kita dengan akhirat. Sebab itu maka kita niat ini, engkau hadir akan engkau kebesaran Allah, takbir dan takzim ke agung Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Balik kepada yang seterusnya. Adapun qiyam, iaitu kita berdiri tadi dalam sembahyang, dah menghadap kiblat, dah kita niat, dah takbir dah, maka kita ada namanya berdiri betul tu. Adapun qiyam, berdiri betul, kesempurnaan qiyam itu, ini merupakan rukun sembahyang, juga ada 3. Pertama, engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Bila kita berdiri, ingatnya berdiri jangan tengok kiri kanan atas bawah. Betulkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Dia nak perpanjangkan, dia panjang lah sebab dia balik kepada hadis. Dia kata, Nabi kata, kullukum
yanzuru ila mawdi'i sujudih fa innahu aqrabu ila al-khusyu'. Bila kamu sembahyang, Nabi kata kamu lihat di tempat yang akan kamu sujud. Dengan berbuat demikian mendekatkan kamu kepada khusyuk. Betul? Kalau kita tengok tempat lain saja nampak sesuatu pada ketiga itu, maka banyak tafsiran, banyak anggapan, banyak macam-macam cerita. Maka engkau jadikan matamu tempat sujud. Satu. Yang kedua, engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Sebab tu kita kadang orang sebut sebelum sembahyang, usallillahi ta'ala. Tak sebut pun tak apa, dalam hati tu mustahak, tapi kita sebut usallillahi ta'ala, usalli, jika nak usalli lah. Tapi untuk mengelak daripada fitnah dan mengelak daripada adanya perbalahan yang timbul dalam masyarakat, ambil yang tidak mendatangkan tafsiran buruk. Masih ada orang yang berpegang kepada tidak boleh usalli. Ada. Saya boleh, tak ada masalah. Untuk mengelak itu dia panggilkan khurujan anil khilaf. Nak buang khilaf itu, nak usalli pun usallilah di dalam hati. Yang pentingnya makmum dengar Allahu Akbar. Teristimewa kalau anda jadi imam dalam sembahyang Jumaat. Pada Jumaat ini orang luar masuk, orang musafir ada, anak buah banyak. Ada imam-imam yang jadi imam sembahyang Jumaat, dia usalli kuat-kuat. Sudah usalli kuat-kuat tu ada yang janggal, ada yang sebenarnya tak betul, kena buang, tapi tak apalah. Macam orang sebut usalli fardal jumu'ati raka'ataini imaman adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Pertama usalli itu mengundang tadi, negatif punya tafsiran. Ada yang kedua, bila sebut adaan dalam sembahyang Jumaat, maka ada qadaan. Ada ke Jumaat qadaan? Nak qada bila? Qada minggu depan. Mana ada qada minggu depan yang Jumaat minggu depan. Dia tak ada qada dengan adaan. Dia sekadar kau nak baca pun usalli qada Jumaati raka'atain lillahi ta'ala. Lain sembahyang fardu, yang fardunya ada qadaan. Tapi saya lebih tertarik kepada eloklah kalau nak usalli pun usalli dalam hati. Kalau tidak, jangan sampai orang dengar, pasal dia mengundang tafsiran yang cukup negatif bagi orang yang tak faham hukum, yang suka nak bergaduh. Benda tu benda kecil, maknanya boleh. Sebab kita ada dalam mazhab Syafi'i ni ulama macam Nawawi, Rafi'i dalam kitab mereka tu, dia sebut tu yusannu talaffuz bin niyah tu, dan sunat melafazkan niat itu. Kurang-kurangnya kau nak ambil, dikatakan qiyas, tak qiyas pun tak apalah. Dalam haji sah Nabi menyebut labbaitu hajjatan. Masa dia buat umrah dia sebut labbaitu umratan. Aku datang untuk menunaikan perintahmu ya Allah, aku nak buat kerja haji ataupun aku kerja umrah. Itu disebut memang dia sunnah dalam haji kena talaffuz bin niyah. Kalau sana boleh, mengapa sini tak boleh? Timbul perbahasan panjang. Jangan ambil yang panjang mengarut je. Ambil yang pendek bahawa memang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat hanya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita sedang nak menunaikan solat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu dalam hati, yang nama niat dalam hati. So jangan menimbulkan masalah yang boleh mengundangkan masalah orang ramai. Sebab tu dalam konteks lain, ketika Muaz bin Jabal sendiri pun
mengimamkan sembahyang satu masa, dia hanya ikut sunnah, dia membaca ayat-ayat yang cukup panjang dalam sembahyang, tak sah, tak silap, betul, sah. Tapi ada orang yang tak boleh ikut panjang itu, dia mengadu dekat Nabi. Kata Muaz, jadi imam dengan kami sembahyang baca panjang-panjang, atau kami tak tahan. Nabi jumpa dengan Muaz, Nabi guna perkataan, afattanun anta ya Muaz, kamu membuat kerja yang mengundangkan fitnah kan wahai Muaz? Fatan tu daripada orang yang buat fitnah. Makna dia, message dia bukan tak, lah saya buat betul, betul, tapi kamu sembahyang belakang kamu bohong. Bukan semua orang macam kamu. Ada orang yang ada appointment nak pergi sign agreement kerana RMK 9. Ada orang yang kau terbang nak berangkat, ada orang yang pergi ke hospital, ada orang. Sebab tu bila kita faham demikian, jangan fikir kita seorang, ya betul, orang belakang macam mana. So saya kata Nabi sebutkan, afattanun anta ya Muaz, kamu buat kerja yang mengundangkan fitnah kan, orang dah marah ni, orang dah mengatakan. Sebab tu maka tu nama akhir timur hadis yang bermaksud sesiapa yang mengimamkan imam sembahyang orang ramai, fal yukhaffif fa inna fihimul marid wad-dha'if wa dhawil hajah. Sesiapa yang menjadi imam sembahyang jamaah ramai-ramai, fal yukhaffif, dia kena meringkaskan, memendekkan, meringankan. Kenapa? Fa inna fihim, kerana di kalangan mereka ada yang sakit, ada yang dhaif, yang lemah, tak larat tunggu lama-lama. Ada yang tiga, wadawil hajah, orang yang ada hajat, ada keperluan untuk cepat. Nak kena jaga tu lah. Itu dengan saya, point saya hanya, kita tidak mau kalau boleh buat sesuatu yang mengundang fitnah. Sebab tu orang percaya saya, orang ustaz sepanjang sepanjang saya jadi murid ustaz, ikut ustaz berapa lama, tak pernah dengar sekali pun ustaz baca usalli. Tak baca usalli ke? Kita bukan itu yang aku mahu tak tanya. Untuk tanya saya, gimana cacat saya sembahyang. Jangan timbulkan. Saya dulu saya usalli, tapi dah tahu dah usalli pun sama. Saya tidak usalli, kadang-kadang saya usalli. Tetapi bila saya sembahyang jadi imam qasran jama'an, orang belakang nak tahu ni qasar ke jama'an, sebagai satu i'lam, mengetahui bagi orang belakang tahu, saya sebut usalli zuhur rakaat itu di qasran majmu'an, supaya orang belakang tahu saya sembahyang jamak dan qasar. Lain saya tidak buat. Buat boleh? Boleh. Jangan dipersoalkan barang-barang yang kecil macam tu. Banyak kerja nak buat Islam. Bom betul setiap hari ni. Dan ketiganya bahawa engkau berpaling qiyam. Pertamanya engkau jadikan matamu itu bertempat sujud. Keduanya engkau jadikan hati kamu kepada Allah. Ketiganya bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Kita tegak betul. Itu saya sebut tadi, saya kata kita nak masuk kepada alam mati tu. Daripada awal kita pergi tegak dah, mata kita pandang ke bawah, kita pandang masuk mata pandang sujud, tak kiri kanan dah. Dalam satu di antara kitab yang banyak saya baca lah, disebut sekiranya dalam satu sembahyang itu anda mengetahui siapa yang duduk di tangan kanan anda, siapa yang di kiri anda dalam sembahyang, maka ketahuilah bahawa anda belum lagi khusyuk. Makna dia, kita tahu siapa kanan siapa kiri ni, semua tahu, walaupun tak tahu nama pun, ni member malam Jumaat dia ni. Maksud dia fokus orang sembahyang itu, dia masuk tempat sembahyang, nak pergi sembahyang itu, dia zero dah, dia dengan Allah Ta'ala saja. Di dalam dia pergi memenuhkan saf dia, yang fokus dia
Allah Ta'ala, dia tak kira kiri kanan dah. Dia betul, mata dia pandang tempat sujud, nak mengagungkan Allah, niat betul, Allahu Akbar. Memang dia tidak tahu siapa kiri kanan. Maknanya kalau dia datang tadi itu kita biasa nak salam dululah, tanya khabar dululah. Boleh, bukan tak boleh, tapi kita nak zero, nak perhalusi ibadat. Datang semayang, fokus nak semayang, kalau boleh maknanya kita fokus, zero tu, zero betul dah, tak tahu dah kiri kanan. Allahu Akbar. Tapi habis semayang tu baru kenal kita kanan siapa dan kiri siapa. Tu yang ditulis dalam ni antaranya, jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Sekarang berubah panggil semua, datang semayang straight, bagi salam tak jawab. Ni berat ni. Tak, kita beransur nak mengatakan itu di antara orang yang sampai kepada peringkat itulah, mereka sampai kepada kemuncak kesempurnaan ibadah mereka. Sebab mereka zero betul, zero dengan Allah. Kan kita faham makna zero ni, hatta kita lihat kadang-kadang bila kita berfikir, saya selalu kena pelik dengan Kak Jah belakang tu. Kalau saya berfikir sebenarnya, dia panggil saya tak dengar. Kalau dia nak pesan apa kat saya pun nak kena sah betul. Bang, ni sedap betul kan ni? Ni cakap tu benar ni. Okey boleh. Baru saya dengar. Ada masa yang kita zero, dia fikir masalah, fikir problem, nak nulis buku, nak buat apa semua, kita ada zero. Yang kedua, bila saya baca buku, saya tak dengar. Manusia boleh buat satu tumpuan kepada satu penumpuan, mata terbuka pun orang lintas depan dia tak nampak. Yang kita buat betul tu 4-5 baru dia sedar tu, mata terbuka. Bila dia terfikir tu benda, dia fokus itu, orang cakap macam mana tak dengar. Dia berada dalam suatu position dia telah zero. Dia tiru cahaya lah, tiru light lah. Bila zero cahaya sampai kuat betul, sampai halus betul, boleh pecah besi. Orang belah batu kau pakai dengan laser, boleh belah. Itu zero. Fokus kita ni, bila zero sampai ke situ ni, sampai kita tak paling kiri, tak paling kanan, kerana kita sedang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Adapun kesempurnaan qiraah, okey, lepas tadi kita dah berdiri betul, lepas kita niat, lepas takbir, lepas semua selesai dah, kita mula nak baca. Daripada mula kita baca yang sunat kepada yang wajib, yang sunat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, sebab saya fikir, sebab dia satu sistem yang Allah Ta'ala buat, dia yang buat kepada kita, dia yang wahyukan. So, sembahyang bukan perbuatan manusia. Ada lihat kepada fokus tadi, daripada permulaan nak sembahyang, bermula dengan takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya mengajak kepada mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai azan masuk qamat, masih Allahu Akbar sampai ujung pun la ilaha illallah. Nak semayang pun Allahu Akbar, dia masih nak zero tu, masih nak sambung Allahu Akbar kabira. Tu dia punya nak bawa kita, nak latih kita, nak zero kita kepada nak memahami, nak masuk dalam diri kita ni Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Dia, sebab tu dia, Nabi telah latih dan berjaya latihan. Waktu sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda, dia tak takut apa pun. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nama mati itu. Hatta sahabat tidak besar pun saya semua sebut, macam sahabat bernama Rubai bin Amir tu. Dia adalah hadis, beberapa hadis yang Rubai Amir meriwayatkan, tapi tidaklah besar sangat.
Jadi dipilih untuk menjadi utusan Islam kepada Raja Rum. Umar bagi dia pilih, kamu nak pergi seorang ke nak pergi dengan jamaah, kamu jadi ketua. Dia kata, wahai bu anak, aku ni memperdeh. Kalau aku pergi pilih, aku suka aku seorang. Okey. Bawa surat ini pergi kepada berjumpa dengan Raja Rum kerana dia nak dengar. Aku dapat utusan, kata dia suruh aku menghantar suatu utusan kepada mereka kepada dengar apa yang kita bawa. So Rabai pilih untuk pergi seorang. Pergi negeri musuh. Seorang diri. Dan Umar pesan dekat dia, kamu pergi Rabai, masuk ke istana, jangan tukar pakaian yang kamu pakai. Ada mesej. Jangan mereka nak menghormati kamu kerana kamu pakai hebat. Orang pakai tengok kamu pakai hebat. Tak. Biar mereka fokus kepada apa yang kamu bawa. Dia pergi sampai ke istana Maharaja Rum, jadi boleh. Dia kata dia boleh minta nak masuk dengan kuda. Orang bagi masuk tengah-tengah musuh, seorang diri begitu menghadap raja. Aku nak bercakap dengan kamu atas kuda. Nampak bahawa dia langsung tidak ada nak kata aku biadab, maka aku datang utusan nak bunuh aku, tak ada kisah. Jadi dia bercakap yang dihafal orang semua. Dia bertanya, apa yang kamu offer, yang kamu tawarkan kepada kami, kepada manusia sekalian? Apa benda yang kau bawa ni? Inna Allah ba'asana bihadad dinil hanif. Allah yang utuskan kami dengan agama yang begini suci. Untuk apa? Linukhrijan nas min jawril adyan ila adlil Islam. Kami yang akan membawa kamu, anda sekalian, dengan agama kami ini daripada kezaliman ke semua agama. Agama yang semua zalim. Kalau anda memeluk Islam, kamu akan rasakan adlil Islam. Islam cukup adil. Apa lagi? Allah mengutus kami kepada kalian supaya kami menawarkan kepada kamu bahawa dunia ini amat sempit, penghidupannya sempit dan penuh dengan cabaran. Kami bawa kepada saatil akhirah, akhirat yang cukup luas, dunia tanpa sempadan, dunia global. So dia terang satu pendek tapi punching beri habis aku balik. Itu saya kata yang diajar tu. Sebab tu peperangan ke semua, kekuatan semangat jihad itu dah cukup dah nak melumpuh musuh. Ni pok cari mati ni. Pok Islam ni pok yang nak mati. Kalau perang orang yang suka mati, kacau kita. Kita cari hidup. Kenapa peperangan dia pun cari mati dalam peperangan. Okey, itu saya kata latihan ke semuanya dia berkait mengait antara jihad tadi dalam semayang 5 waktu tadi, yang dalam semayang dalam perang pun mereka semayang dengan kaedah tadi zero per ta'ala, sampai tak takut melainkan Allah Ta'ala sahaja. Okey, kita masuk kepada sekarang ni. Adapun kesempurnaan qiraah itu 3 perkara. Pertama, bacaan yang sahih dengan tartil dan ketiadaan lahan. Itu kena pasti. Maknanya kita dalam konteks ini nak tahu bacaan kita. Apa bacaan kita? Ialah Fatihah dengan tasyahud. Sebab 2 bacaan wajib, lain tidak wajib. Buat bagus. Jika terpaksa sibuk tak buat tidak mengapa, ayat tak apa tinggal pun tak apa.
tasbih rukuk, sujud, wajah tu dihukum dia sunat hai'ah, sunat biasa, bukan sunat ab'ad. Tapi tak apalah, yang pentingnya semua bacaan yang qiraah yang kita baca, kita kena pasti bahawa dia sah, dia betul, sahih makna betul, dengan tartil. Tartil maknanya baca dengan tertib, dan tartil ada, jangan terlampau laju, jangan terlampau mengada-ngada, jangan berdengung pada tempat yang bukan dengung. Dengung ni idgham, ada yang idgham mencari-cari saja, nak buat yang bukan tempat idgham pun nak idgham. Tempat wakaf kena wakaf, tempat itu dikatakan tartil, baca dengan lancar, elok. Ketiadaan lahan ini ialah kesalahan yang nyata. Lahnu ad-dha'fu, kelemahan bacaan. Tempat yang sad, kena baca sad. Kalau hayya 'alas salah, dia sad, hayya 'alas salah, bukan hayya 'alas salah. Misal contoh, siratal ladzi, sad, kena baca dengan sira, bukan dengan siratal ladzi. So dekat sangat, si dengan sin dekat pun dia jelas. Si adalah sad, si adalah sin. Itu dekat dengan lahan ini kesalahan nyata. Ihdinas siratal ladzi, tukar kepada syin sebagai contoh. Iyyaka na'budu, nak Arab terlampau, jadi iyyaka na'budu, kaf jadi qaf. Orang sebut UKM, tu bahasa Melayu. Arab UKM, mana ada aim lagu tu. Kan sebab tu yang dekat-dekat tu, yang kaf dengan ta dengan ta, siratal ladzi dengan siratal ladzi, dia dekat. Si dengan si dekat. Inilah yang kita sebutkan tadi, bahawa kalau kita tidak pernah mengajukan, tidak pernah memperdengarkan, tak pernah menghadap guru seorang demi seorang baca, bagi dia dengar, dan yang dengar tu yang faham, yang reti lah. Duk tanya diri kita ni, apa betul ke aku baca ni, betul ke tidak? Kita syak selama-lamanya. Okey, bila saya sebut demikian bagi maksud, tak apa, tuan-tuan, kita semua ada kelemahan kelemahan diri yang tak dapat kita elakkan. Tapi saya pesan lagi sekali, dah, yang asas ini, yang Fatihah dengan tasyahud awal, Fatihah dengan tasyahud akhir, dia dua rukun. Tasyahud awal dia bukan rukun, dia sunat ab'ad. Boleh tak baca, tak apa, baca tak apa, tapi kena baca lah baik. Kedua-dua ini kena pasti dah, kena pasti yang perempuan, kena pastikan dengan ustazah, dengan ustaz, kita baca betul. Lelaki kena pastikan dengan orang yang dia yakin, orang ni menegur saya, membetulkan yang betul, supaya mengelak daripada alham, dia dekat dengan ha. Jadi alhamdu dengan alhamdu, sampai guru katakan belum betul lagi, belum bulat lagi. Ghairil maghdu, du dengan du dia dekat. Jangan baca ghairil maghdubi alaihim, tak, dia jadi dal. Sebab tu maka yang ni kesemua dalam syarat kesempurnaan bacaan, kena baca bacaan yang sahih, tertil, ketiadaan lahan, tak ada kesalahan yang ketara. Bila salah ketara berlaku sahaja dalam rukun, cacat rukun. Bila cacat rukun, tak sah kesemua sembahyang. Itu yang saya kata, yang teringat balik Nabi kata, warubba qa'imin lam yanal min qiyamihi illa ta'am. Ada yang sembahyang tapi dia tidak dapat daripada sembahyangnya apa-apa, melainkan dia penat berdiri dan penat tunduk. Dia macam sembahyang tarawih lah,
nak habis 20 rakaat. Sembahyang di Makkah itu 1 jam setengah. Kalau tak kena buat, dia tak dapat apa-apa, melainkan dia penat berdiri, penat duduk. Tapi qiyamul lail dia 2 jam setengah. Jam setengah tarawih, 2 jam setengah qiyamul lail. 2 jam setengah qiyamul lail. Kalau tak kena buat, dia dapat penat qiyamul lail tapi tak dapat pahala. Itu yang kita kata disebut. Satu. Yang kedua, engkau baca dengan tafakur dan tadabbur akan maknanya. So, kalau boleh bukan kita baca sahaja. Sebab sekurang-kurangnya dalam tahap kita ni, saya rasa kita sekurang-kurangnya makna Fatihah kita faham. Tak apa, tapi kita faham bila sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu alhamd. Orang baca tak bunyi alif. Macam orang pertandingan Quran tu. Dia start Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan bunyi A, bunyi au terus. Yang kedua pula Bismillahirrahmanirrahim. Ba pergi ke mana? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam pergi ke mana? Itu yang dikatakan dengan tartil tadi tu, dengan jelas, dengan lancar. Alhamdulillah start dengan al, jangan start dengan hamdu. Kalau a'udzu memang start a'udzubillah, jangan start dengan a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pula. Bahan telan pergi ke mana? Itu saya kata jadi benar-benar kecil macam ni. Nak tengok balik. Engkau tafakur, fikir, tadabbur, kita amati makna dia. Alhamdulillah kita faham. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Maknanya kepujian yang berhak dipuji memanglah. Sebab dia, kalau manusia yang buat ada sedikit keistimewaan pun orang puji melambung. Masa puji lah, masa dia keji itu, dia keji melambung juga. Masa dia mengampu tu, dia punya ngada-ngada, ya Allah. Masa dia benci tu, ya Allah. Insan yang melakukan sesuatu kebaikan, mengangkat nama negara ke, nama jamaah ke, orang puji melambung. Kalau banding kepada kebudihan yang orang itu buat, kehebatan yang ada pada dia itu, adakah dia sendiri yang memilikinya ataupun hasil anugerah yang maha kuasa? Yang baca Quran pandai itu, suara, bukan dia minta suara jadi begitu. Anugerah. Suara anugerah. Suara yang sedap-sedap. Kalau orang ni ke semua suara sedap, hilang nilai. Memang tak ada apa keistimewaan. Kalau semua pandai menyanyi, jadi apa ada pada nyanyian? Tak ada apa makna. Sebab kena ada yang lebih, yang kurang. Yang kurang ini untuk melihat kepada poin kekayaan insan itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Kehebatan orang itu Allah yang menganugerah, yang memberi. Kalau itulah bentuknya, kalau banding kekayaan insan dengan kekayaan Allah Ta'ala, takkan nak boleh banding kekayaan manusia dengan kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak banding keindahan, kecantikan manusia, keayuan insan, sedangkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah yang maha indah, maha cantik. Dia menganugerahkan kecantikan, kan dia suka kepada yang cantik. Itu dia lebih cantik. Kalau kekayaan dia, lahu mulkus samawati wal ard. Dia yang memiliki dalam tangannya kekayaan langit dan bumi ini. Wal alam qabdatu, alam ke semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita nak memuji manusia, berpada-pada pasal yang berhak sungguh dipuji, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, apapun insan yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik dan sebagainya. Yang baik sebagainya, bukan maha. Takkan nak dibandingkan dengan Rahmanullah. Allah itu dia panggil Rahmanud Dunya wal Akhirah. Dia pengasih, pengasihani sejak di dunia sampai kepada akhirat. Sedangkan insan ni dia pemurah macam mana dunia, bila sampai kepada akhirat dia pemurah di dunia. Dia baik dengan ayah dia, dia baik dengan mak dia, dia tak kedekut dengan mak dia, tak kedekut dengan ayah dia, tak kedekut dengan anak dia, dia pemurah dan sebagainya. Insan itu bangun pada hari kiamat, yafirrul mar'u min ummihi wa abi. Dia nampak mak dia, nampak ayah dia, dia lari. Wa sahibatihi, kekasih dia di dunia dahulu yang pantang ada peluang hantar SMS 60 kali saya SMS. Wa akhi, adik kandung yang dia sayang selama ini, dia lari daripada semua. Pasal apa dia lari? Dia takut kalau berjumpa dengan mak dia nak minta sedikit pahala. Dia cuba kedekut pada ketika itu. Pasal aku pun tak pasti lagi ni, tak mampu. Sebab tu dipanggil, bila Allah Rahmanud Dunya wal Akhirah, dia Rahman di dunia ini, dia baik kepada semua makhluk dia dan sebagainya. Dibuat jahat kepada dia macam mana pun, dia tak segera membalas. Dia bagi ruang, dia bagi peluang. Kalau dah melampau sangat, dia beri sedikit peringatan dengan berlaku bala. Pun tidak bala yang menyeluruh, bala yang sedikit-sedikit, tapi sedikit-sedikit pun pengajaran. Tengok yang akhir-akhir ni, ada tuan-tuan tak terasa sesuatu kah? Dahlah cerita anak tikam mak bunuh mak, lepas tu pula anak tikam bapa bunuh bapa, lepas tu anak tikam datuk bunuh datuk. Kenapa ni? Bukan derhaka dah ni. Dah sampai ke peringkat anak tak ada pasal otak, tak kisahlah, tapi berlaku berita teruk-teruk ni. Mak mati dibunuh oleh anak, bapa masuk hospital ditikam oleh, lepas tu mak pula. Mak yang tak mati, yang teruknya ialah orang negeri tanah tumpah darahku. Yang seorang keluar tu, seorang perempuan, ibu di Perlis tu, tumbuk oleh anak dia, lebam mata, lebih teruk daripada Anwar dulu. Dia bantai tangan yang biru, tunjuk untuk khabar. Anak tumbuk mak, terajang mak, cucu bunuh datuk. Seorang bata dia pula yang cerita seorang budak perempuan dirogok oleh bapa dia dan dirogok oleh datuk dia. Yang macam ni hati kita, hati la haula wala quwwata illa billah. Apa benda ni? Bukan timur ayat asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Asyarrun, adakah ini petanda kejahatan, petanda buruk lebih berlaku yang akan dilakukan Allah Ta'ala kepada insan sekalian, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Allah nak bagi ini sebagai petunjuk yang boleh kamu fikir. Ada yang tak betul. Itu balak demi balak. Macam Indonesia tu, apa mesej kita faham, yang sudah jatuh ditimpa tangga, ayam patuk mata. Dah kena dan kena
dan kena. Dan jangan melihat ke sana, melihat kepada kita pun banyak benda yang berlaku ni. Am arada rabbuhum rasyada. Memang Allah nak beri ini sebagai nak tunjuk kepada manusia kehebatanku. Dan antara benda yang saya nak sebut, kalau perkataan talak yang disebut oleh seorang suami kepada isterinya, yahtassu minhul arsh, perkataan itu menggoncangkan arasy Allah Subhanahu. Hadis sahih. Kalau perkataan talak hanya sekadar nak memutuskan hubungan antara seorang insan dengan insan, suami dengan isteri, berlakulah talak. Itu pun sudah menggoncang arasy Ar-Rahman. Bagaimana pula dengan perkataan riddah atau murtad, ataupun kufur, ataupun saya keluar daripada Islam, atau Islam tidak bagus, yang namanya riddah. Apakah tidak menggoncang arasy Rahman? Lebih teruk daripada talak. Riddah ini dia memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia talak Allah Ta'ala, talak Allah Ta'ala. Banyak mana? Itu yang diperbahaskan sekarang. Fenomena yang cukup serius. Masalah riddah, masalah orang yang keluar daripada agama, khasnya meninggalkan Islam kepada agama lain. Yang kita lebih teruk macam apa? Dia meninggalkan suatu agama Allah yang terang benderang, Islam. Ada asas yang cukup jelas, cukup terang. Ada Quran yang cukup terang, hadis terang, ulama terang. Dia tinggal ni, dia masuk menjadi penganut agama Hindu yang penuh dengan persoalan. Agama yang menggunakan, yang beriman dengan Tuhan, ada juta Tuhan. Juta Tuhan. Yang mengangkat manusia sebagai Tuhan. Kadang mengangkat sampai kepada ular sebagai Tuhan. Bagaimana insan boleh sampai ke situ? Boleh meninggalkan agama Tauhid, pergi beriman, percaya dengan agama yang jutaan Tuhan. So, perkataan saya keluar, saya tinggal, saya masuk Kristian itu bukan sekadar menggoncangkan arah itu. Dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bagi menggoncang, macam kalau anda ada rumah, orang pergi goncang rumah kita, ada nak senyum? Ada nak ketawa? Menggoncang rumah itu maknanya dia nak rubuhkan rumah kita, ganggu ketenteraman kita, dan merosakkan kehidupan kita. Kita katakan dia. Kalau talak pun menggoncangkan arasy rahmat, mengundang kemurkaan Allah. Dan jangan lupa bahawa talak kita termasuk dalam salah sebuah negeri Islam yang tertinggi ratio talak. Kita berada pada paras 13%. Tinggi di seberihan. 100 orang yang berkahwin, bayanglah 13 orang yang bercerai. Tinggi. Yang murtad itu yang jumlah yang dipertikai, tak penting. Yang pentingnya berlaku redah itu dalam alam masyarakat. Yang kesemuanya itu saya kata dia banyak mengundangkan kemuka Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur maknanya yang ketika engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Jangan baca sahaja tidak beramal. Sebab itu dalam ilmu hadis, kalau ada seorang perawi hadis meriwayatkan suatu hadis dan orang dapati dia tidak beramal dengan isi hadis itu, maka hadis yang orang tu riwayat semua kena tolak. Tolak semua. Pasal ya'mal khilaf ma rawah. Dia
beramal dengan yang berlain daripada yang dia bawa hadis. Kalau hadis dia buat begitu, dia kena buat seperti yang dia sebut hadis itu. Maka yang ni pun dia kata dalam sembahyang pun, kalau kita duk kata, kalau kata macam kita duk baca Allahus Samad, makna dia Allah lah tempat semua makhluk minta tolong. Tiba kita pergi minta kepada keramat, kepada kubur, kepada hantu jemalang, kepada langsoya, kepada ganduruwo Jawa. Maka kita beramal dengan berlainan yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah Ta'ala sahaja yang kita sembah, dan kepadanya sahaja kita minta tolong. Mesti amal kita selaras apa yang kita buat. Jadi dia katakan bahawa hendaklah kamu buat, amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Kemudian adapun kesempurnaan rukuk, habis. Kita dah baca, tahu dah nak baca macam mana sampai ke rukuk. Tadi termasuklah kalau kita baca ayat pun, kita baca ayat yang sempurna, baca ayat yang betul. Kita rukuk. Rukuk itu juga ada 3 perkara. Pertama, engkau ratakan belakang serta lehermu. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Dia, kita fahamlah belakang kita nature memang dia bongkok. Tulang belakang kita nature dia corner masuk. Bila kita rukuk dia dengan sendiri takkan rata. Maksud dia bahawa jangan terlampau kepala di atas. Rukuk apa begitu. Mesti rukuk itu dikira macam dalam keadaan kepala dengan punggung ni, kalau boleh dia sama dengan rukuk badan bawah, kepala di atas. Ataupun kepala rukuk terlampau sujud sampai dekat dengan ni punya tunduk, kepala dekat dengan lutut tu. Punggung belakang terjongek macam puyuh, macam burung unta. Itu dia sebutkan bahawa kesempurnaan rukuk hendaklah kepala dengan punggung kita itu dikira-kira sama, belakang tak boleh melengkung, itu biasalah. Itu maksudnya. Jangan tinggikan kepalamu. Kedua, engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu, dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Tak atas lutut, dia bukan betul begitu, dia kena buka. Letak tangan atas lutut, tadi belakang kita dengan kepala sama. Tangan kita jangan pegang betis. Ada yang tunduk pegang betis, jadi tangan panjang kot. Dia lepas lutut, pegang betis. Ya, dia pegang lutut. Tangan atas lutut dia jarangkan. Dia bukan begitu. Dia tidak macam sujud. Sujud dia sama. Dia tak begitu. Dalam sujud letak atas dia buat tidak lagi. Bila rukuk tangan letak begitu atas lutut. Jarangkan. Sama lelaki perempuan. Jarangkan antara anak jarimu. Ketiga, engkau tumakninahkan rukuk. Maknanya kena berhenti, kena ada waktu yang nama dia give time, bagi masa supaya dalam hadis Nabi dia katakan bahawa kamu buat apa pun pergerakan termasuk rukuk, i'tidal sampai kepada mafasil, segala tulang-tulang yang tadi masa rukuk bukan ada yang renggang, masa rukuk dia renggang, rukuk sampai yang renggang tadi ni bercentum balik di tempat dia. Makna dia kena ada masa kita bagi ruang kepada dia, dia boleh betul balik. Itu dipanggil tumakninah, berhenti sekejap. Dan kita tengoklah berapa ramai, berapa banyak orang yang bersembahyang yang memang dia rukuk tidak tumakninah, yang tidak tumakninah, sujud tidak tumakninah. Hadis sahih memang Nabi sebut sumarka hatta tatma'innu raki'an, sumasjud hatta tatma'innu sujudan. Kamu rukuk sampai kamu ada tumakninah, berhenti betul.
Kamu sujud pun sama juga. Apapun dipanggil tamak-ninah. Tapi kenapa yang datang tidak tamak-ninah? Nak kejar supaya banyak rakaat dia buat. Sama orang yang buat 4 rakaat sebelum semayang, boleh buat 4 rakaat sebelum semayang Jumaat, 4 rakaat selepas Jumaat. Memang 4 boleh. 4 apa? 20 boleh. 4 rakaat surah Isya boleh. Tapi kalau dia nak kejar masa tu, dia kena buat cepat. Ting-tong, 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 ting-tong. Akhirnya yang kita baca dulu, buat sedikit, tertib, lebih baik daripada buat banyak tapi melanggar hukum. Sebab tu saya pilih untuk mengatakan apa? Buat yang cukup syarat. Tamak-ninah ada dalam semua gerak-geri sembahyang. Walaupun sedikit kita buat, tidak mengapa, dia sempurna. Buat banyak tidak sempurna, baiklah buat baik. Buat sedikit tapi dia sempurna. Dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Maknanya baca tasbih Subhana Rabbil Azim, tasbih Subhana Rabbil A'la dalam sujud, Subhana Rabbil Azim dalam rukuk. Wa bihamdih hanya berpandu dengan hadis Abu Daud. Ada hadis lain ke semua dalam kes sembahyang tidak meriwayatkan lebih daripada Subhana Rabbiyal Azim. Cuma Abu Daud sahaja meriwayatkan hadis ada wa bihamdih. Hukum akhirnya kedua-dua boleh. Sekadar Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim boleh. Nak tambah wa bihamdih boleh ketiga-tiga. Pasal yang nama tasbih itu, apa sahaja yang nama dah tasbih, pada tempat-tempat yang lain Nabi tasbih lagi panjang daripada itu. Macam sujud juga banyak riwayat yang panjang-panjang, termasuk sajadah wajhalillazi khalaqahu wa sawwarahu tadi Subhana Rabbiyal Azim, lakal hamdu walakal syukru lakal adatu wa sultan wal jabarut. Banyak yang boleh dibuat. Sebab tu maka tidak menjadi masalah untuk nak bincang wa bihamdi saja boleh buat, tapi buat dengan sempurna. Adapun kesempurnaannya rukuk itu jika engkau cakap okey, engkau merendahkan tinggal kepala, engkau kepala kamu terlutut dan engkau jarangkan nak jari. Ketiga, engkau tamak-ninahkan rukuk tasbih habis. Adapun kesempurnaan sujud juga pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Ini kena ambil ingatan. Sebab ada yang letak di hadapan, dah sujud, tangan di hadapan, lengan di belakang. Dia rapat di bawah, tu yang dipanggilkan Nabi, jangan sujud seperti harimau sujud. Harimau dia tak letak lengan dia semua ke tanah. Itu yang Nabi larang. Berlaku demikian bila tangan kita lebih sangat daripada bahu. Yang dikehendaki ini, dia kata berbetulan dengan bahumu. Satu yang hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu dari 2 lambungmu. Demi bangga tu, lambangmu, lambungmu. Lambung ni apa ni? Dada sini rusuk. Dia berlain sikit laki-laki dengan perempuan. Sini tak detail. Laki-laki kena renggang dia. Jangan renggang sangat pula. Member sebelah apa tak senang duduk dengan kita. Apa kono kawan ini. So renggang daripada lambung, tapi perempuan dia sunatkan rapat dengan lambung. Ada sebab lah. Dia rapat. Renggang. Jangan renggang sangat. Jangan jauh sangat ke depan, agak dengan kepala bawah saja, dekat. Itu yang dimaksudkan. Dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Hampar ke bumi maknanya kita hamparkan bumi kedua-duanya. Tak, kita buka tangan, jangan dibuka, tutup, letak tangan sahaja,
Jangan sampai tangan dengan siku ni jangan kedua-dua atas bumi. Ratakan jantukmu sebab sujud. Pertama engkau hantar dengan kedua, hendaklah engkau renggangkan dua lenganmu daripada dua lambungmu dan jangan kamu hamparkan keduanya ke bumi. Ketiga, bahawa engkau tumak ninahkan pada sujudmu pun sama juga, kena tumak ninah dan mengucap tasbih kamu serta ta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sebut kesempurnaan ini dia top up. Dia top up, dia tambahan daripada rukun sujud yang 5 yang kita faham dulu ni. Bahawa sujud, dia rukun sujud juga, bahawa hendaklah ada 7 anggota kita rapat ke bumi. 7 apa dia? Kepala 1, kepala kita saya jawab dah, dia sama dengan termasuk hidung. Tapi kita tak kena hidung pun tidak mengapa. Yang pentingnya kepala ya dahi lah, dipanggil jabhah, dahi, rapat ke tempat sujud, 2 tangan rapat ke tempat sujud, 2 lutut rapat ke sujud, dan ujung kaki tu selalu kita duduk di mana, ujung kaki itu dia pacak di atas tempat sujud. Tu 7. So on the top of 7 tu, di samping 7 itu kita pelihara, ada lagi yang lebih sempurna tadi yang sebutkan tadi. Hendaklah kita letakkan tangan kita tempat yang dengan bau. Hendaklah kita berbetulan sujudkan Allah Subhanahu wa taala itu. Renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu dan jangan kamu hampak keduanya. Dan ketiga, engkau tamak ninahkan sujudmu dan mengucap tasbih serta ta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempurnaan duduk itu pula, lepas sujud, duduk antara 2 sujud. Kesempurnaan sujud itu juga 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri. Sebab walaupun ada kadang-kadang tu orang yang dia duduk sebaliknya, kita duduk atas tapak kaki kiri, ada orang semua duduk atas tapak kaki kanan. Pasal apa? Saja. Bukan boleh saja. Semua gerak-geri kita itu ditentukan oleh syarah. Dia ambil daripada hadis ni. Tamak ninah daripada hadis. Tadi itu sujud 7 hadis sahih. 3 kemudian ambil daripada hadis. Dia halusi. Sebab itu maka duduk antara 2 sujud sama dengan duduk tahiyat awal. Dia duduk di atas tapak kaki kiri, kita fahamlah. Ujung kaki yang kanan boleh pilih, pacak boleh diri ataupun dihampar pun boleh. Yang pentingnya anda selesa berada di posisi mana. Ada kaki makan cekam, kadang-kadang tu kaki sakit, kaki pecah jintan. Kalau tak boleh, jangan duduk yang tidak selesa. Sebab semayang kena ada posisi yang selesa, tapi tidak mengubah keadaan semayang. Misalnya, contoh, ada hadis lain yang tahiyat awal semua sama, seperti tahiyat akhir. Tahiyat akhir ada hadis yang Nabi juga pernah duduk macam tahiyat awal. Tahiyat akhir pun Nabi pernah duduk atas kaki kiri. Itu yang diambil oleh golongan Hambali. Dan Maliki mereka tahiyat akhir pun duduk atas kaki kiri macam tahiyat awal juga, tak apa. Tapi kita pegang hadis pada kita. Tapi saya sebut tadi, duduk dalam sembahyang daripada berdiri tadi sampai sekarang ini tahiyat, ambil position yang anda selesa. Jika ada pilihan yang ada lebih selesa, ambil pilihan yang selesa. Contoh, kalau anda sembahyang di atas simen, atas marmar yang tidak ada sejadah, simen kerah gitu, ataupun sembahyang atas jalan raya tar yang penuh dengan batu-batu kerikil,
Pada ketika itu, bila anda semayang duduk atas kaki kiri, so kaki kiri kita berada atas simen, atas mozaik yang cukup sakit. Tambah yang buku lali ada kuda tu. So, nak menjaga duduk macam ni sampai semayang, bila nak salam begini? Maka pilihlah duduk yang nama dia selesa, duduk macam tayat akhir, tidak menekan buku lali pada kaki yang ke kiri. Mana kita ada pilihan. Tapi saya sebut tadi memang duduk yang saya, sebab itu bila anda lihat yang saya sebut tadi, ada nampak rasionalnya, relevannya. Jika ada semayang di Masjid Makkah, Masjid Madinah yang penuh dengan orang, semayang begitu rapat betul. Bila rapat betul ni, ada seorang semayang tayat akhir, duduk kaki masuk sebuah kaki, duduk atas bumbung ni, orang sebelah kita marah, orang ni marah, dia tekan dia. Bila kita rapat terlampau, kita tak selesa sebab sangkut kawan, dia pun marah. Jadi semayang sampai menimbulkan marah kawan pula. Pilihlah yang anda sendiri selesa dan dia pun selesa, iaitu duduk atas kaki kiri walaupun tayat akhir. Pasal kaedahnya, sebab tu Nabi kata satu bahasa ni pun, bila Nabi ada problem, memang ada problem, ada masalah, dia kata Ainal Bilal, mana Bilal? Apa panggil dia? Rayyahna ya Bilal, relaxkan kami, mari kita berehat bersama-sama. Makna rayyahna tu, mari kita semayang. So, semayang mendatangkan kerehatan dua. Kerehatan spiritual, jiwa tenang. Dan yang kedua, anggota yang mungkin lama duduk dan sebagainya tidak bersenam sedikit, semayang senaman yang mengalirkan balik ke darah, maka dia mendatangkan ketenangan yang nama dia kerehatan. So, bahasa hadis, rayyahna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Sebab itu maka sembahyang, mesej dia nak menyampaikan, nak mewujudkan ketenangan. Tenang apa? Tenang fizikal dan tenang kerohanian, yang semoga dengannya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dekat dulu kerana saya ada soalan yang perlu saya jawab dalam malam ini.